Kalau kita lihat perkuburan Islam di Malaysia hari ini, ada bermacam jenis kecantikan dan keindahan. Bahkan ada yang rupanya seperti taman. Adakah perkara ini dibolehkan dalam agama? فذكر إن نفعت الذكرى. Dinukilkan keterangan dari kitab Fiqh Al-Manhaji, makruh membina kubur sama ada di bahagian dalam atau di luarnya dengan bahan yang menyerap bahang panas seperti simen, batu kapur dan seumpamanya. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu an, kata beliau, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasal qabr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pembinaan kubur dengan batu kapur. Dalam lafaz yang lain, Jabir radhiyallahu an menyebutkan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yubna 'ala al-qabr أو يزاد عليه أو يجسس زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang binaan di atas kuburan, ditambah-tambah, disimen, dikapur atau diletakkan tulisan-tulisan. Pembinaan kubur dengan batu marmar dan seumpamanya adalah haram. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping terdapat unsur-unsur pembaziran yang ditegah oleh syarak serta unsur-unsur kemegahan dan kebanggaan yang dicela oleh agama. Makruh ini adalah makruh yang tahrim, iaitu membawa kepada haram bagi meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang hari ini. Menurut sunnah yang jelas, kubur tidak boleh ditinggikan melebihi sejengkal dari paras tanah. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, katanya Abu Al-Hayyaj Al-Asadi berkata, "Alla ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Aku menyampaikan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku bahawa jangan ditinggalkan patung-patung melainkan setelah engkau hancurkan. Begitu juga dengan kubur-kubur yang binaannya tinggi melainkan setelah engkau ratakannya. Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan, para ulama kami berkata membangunkan atau menyimin kuburan itu makruh dan duduk di atasnya adalah haram. Demikian juga bersandar, memijak dan melangkah di atasnya. Adapun meninggikan tanah di atasnya apabila pada tanah milik peribadi sebagai tanda ianya adalah kuburan, maka hal ini adalah makruh. Dan apabila di tanah pemakaman umum, meninggikan kubur itu adalah haram. Hal ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para sahabatnya. Oh ya, adakah larangan ini hanya tertakluk kepada binaan kekal dan dibolehkan kepada apa-apa bentuk binaan atau perhiasan yang boleh dicabut atau tidak kekal? Jawapannya tidak. Larangan ini jelas menyeluruh kepada semua bentuk binaan, sama ada kekal ataupun tidak. Sekalipun kita menanam pokok atas tujuan mencantikkan kuburan, ia jelas bertentangan dengan syariat asal kita. Kalaupun diletakkan kayu untuk kepungan tanah supaya tidak mendap atau digali binatang buas, ianya tetap tidak boleh dicantikkan ataupun dihias atas dasar apapun, sama ada kerana mengenang kebaikan, jasa ataupun pengorbanan seseorang. Menghias, mencantikkan, meletakkan binaan sekalipun dengan tulisan-tulisan khat yang ada pada kubur seseorang, ianya adalah jelas bertentangan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyemadikan jenazah pada liang lahatnya, ditimbuskan dengan tanah dan ditandakan dengan batu. Tidaklah ada padanya sebarang ukiran, tulisan tarikh hidup dan mati atau seumpamanya. Duit yang ada jangan dibazirkan untuk melakukan hal yang kita anggap baik dalam agama, tapi sebenarnya dicela dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ada orang yang habiskan sehingga ribuan ringgit untuk mencantikkan kubur ibu atau ayahnya sebagai tanda cinta dan sayang kepada orang tuanya. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ataupun memerintahkan sedemikian. Cintailah agama dan amalkanlah agama sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Khalifah Online #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba